Assalamualaikum. So, hari ini kita sambung lagi untuk kertas matematik kertas 2 Trial Melaka tahun 2023. Okey, kita sambung untuk bahagian C soalan nombor 16. Bahagian C kita ada dua bahagian iaitu nombor 16 dan 17. Pilih salah satu. Tapi kalau ada banyak masa, jawab je kedua-dua, tak ada masalah. Okey, setiap satu soalan membawa markah 15 markah. Kita tengok dulu untuk soalan nombor 16. Unit co-curriculum sekolah akan mengadakan perkemahan tahunan di Pusat Perkemahan Madani. Cikgu Murugan dan Cikgu Syafiq ditugaskan untuk menyediakan pengangkutan dan mereka telah memilih untuk menyewa 2 buah bas. Bas M, okay, so dia ada 2 bas lah. Bas M akan dinaiki oleh Cikgu Murugan bersama-sama 36 murid dan 3 orang guru lain. Manakala bas N akan dinaiki oleh Cikgu Syafiq bersama-sama 34 orang murid dan seorang staf sekolah, tambah satu staf. Jumlah tambang bas M dan bas N masing-masing ialah ni dan ni. Okey, so bas M punya tambang dia 2,150 manakala bas M 1,875. Menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung tambang untuk seorang dewasa dan seorang murid. Macam saya kata sebelum ni, soalan yang jus apple orange tu. Soalan berapa pun nombor 11 tak silap saya. Okey, so dia sebut dewasa dulu. So dia ada keyword kat sini, dewasa kita boleh jadikan huruf X dan seorang murid. Murid adalah Y. Okey, so sekarang kita tengok berapa orang dewasa untuk bas M. Bas M ada Cikgu Murugan, 1 dewasa dan ada 3 orang guru. So 3X. 1X tambah 3X, so kita ada 4X tambah dengan murid 36. 36Y sama dengan 2150. Okey, lepas tu ada Cikgu Syafiq, maknanya 1X dan seorang staf. Staf ni juga adalah dewasa. So 1X tambah 1X, so kita dapat 2X. Tambah dengan ada murid 34Y sama dengan 1875. Okay, soalan tak bagi untuk guna kaedah matriks. So, kita nak guna hapus atau ganti. Okay, kali ni saya nak buat kaedah hapus. Bila kita nak hapus, kita tengok pun boleh ubah X dan Y. Tengok sama ke tak sama. Okay, kalau tak sama, kita kena samakan. Mana yang senang? Untuk senang, kita samakan bahagian X. Di mana 2X kita nak jadikan 4, maknanya kita darab 2. Maksudnya keseluruhan persamaan ini kita kena darabkan dengan 2. Okey, jadi persamaan baru yang kita ada setelah didarab 2 ialah 2 darab 2 dapat 4X tambah dengan 34 darab 2 dapat 68Y sama dengan 1875 darab 2 so dapat 3750. Jadi persamaan ni kita dah tak pakai, kita akan persamaan pakai yang warna biru ini. Jadi persamaan yang pertama ni kita salin sahaja, letak sahaja pada bahagian bawah. Tambah 36Y sama dengan 2150. Jadi kedua-dua persamaan ini apa kita nak buat untuk hapuskan dia, kita kena tolakkan dia atas dan bawah. Jadi kita tolakkan 68Y tolak 36Y, so dapatlah 32Y. Sama dengan 3,750 tolak dengan 2,150. So akan dapat 1,600. So kita nak dapatkan Y sama dengan 1,600. Ni bawa sini bahagi 32. So 1,600 bahagi 32 so dapat 50. So kita dah tahu nilai untuk Y 50. Sekarang kita nak masukkan untuk dapatkan nilai X pula. Untuk dapatkan nilai X, boleh masukkan pada persamaan ini pun boleh masukkan. So kita ada 4X
tambah dengan 36y. Y ni kita masukkan 50 sama dengan 2150. Jadi kita selesaikan. So kita dapatlah kat sini 4x sama dengan 2150 tolak 36. 36 darab dengan 50. So kita akan dapat 1800. Kemudian, sekejap. Okey, kat atas sikit. So kita selesaikan. So kita dapatlah 4x sama dengan 350. X sama dengan 4, bawa sini jadi operasi bahagi. So kita dapat 87.5. Tapi disebabkan ini harga, so jangan lupa letak 50 So dapatlah X adalah RM87.50 manakala Y adalah RM50. Selesai untuk soalan bahagian A. Okey, seterusnya untuk B. Terdapat dua pertandingan yang akan dijalankan semasa perkemahan, iaitu pertandingan kraft dan masakan. Bilangan peserta bagi pertandingan kraft ialah X, manakala bilangan peserta untuk pertandingan masakan adalah Y. Okey, berdasarkan syarat-syarat di bawah. Bilangan peserta pertandingan kraft kita ada dekat sini ialah X sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya dia sebut 2 kali. Kalau tak faham 2 kali ke apa tu, nanti tengok video saya sebelum ni berkenaan dengan ketaksamaan linear. Sekurang-kurangnya dia berulang-ulang cakap. Sekurang tu sebenarnya kurang. Kurang tu kecil. Tapi disebabkan dia cakap 2 kali, maksudnya dia simbol yang menipu, jadi dia terbalik simbolnya. 2 kali maksudnya 2 darab dengan bilangan peserta pertandingan memasak. Memasak adalah Y. Jadi persamaan pertama kita ini ialah X besar dan sama dengan 2Y. Bilangan peserta pertandingan memasak. Memasak dekat sini ialah Y. Sekurang-kurangnya 1/7 bilangan peserta pertandingan kraft. Pertandingan kraft kita ialah X. So Y sekurang-kurangnya, lagi sekali sama Y besar dan sama dengan 1/7 X. Seterusnya jumlah peserta. Jumlah peserta. Kita ada peserta apa? X dan Y. Jumlah maksudnya X tambah Y. Tidak melebihi. Lebih tu lebih besar. Lebih tu lebih besar. Tapi ada perkataan tidak, so kita terbalikkan simbol ini. Jadi kecil dan sama dengan 60. Jadi kita dapat ketiga-tiga kesamaan, kita dah pun dapat. Okey, pada ruang jawapan lukis garis dan lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan. Semua syarat. Okey, so kat sini kita dah dapat ada 2 garis. Dah ada 2 garis kat situ, tapi garis ni namanya apa? Okey, so kita ada 3 garisan kat situ. X besar dan sama dengan 2Y. Okey, so kita tengok kat sini. Kalaulah nilai X-nya adalah 10, nilai Y-nya adalah 5. Betul? Kalau nilai X-nya 20, nilai Y-nya adalah 10. So, mana satu persamaan dia ni? So, kita ada tadi X besar dan sama dengan 2Y. Kemudian kita ada Y besar dan sama dengan 1/7X. Dan yang ketiga kita ada X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 60. So kita tengok kat sini. Okay, masukkan sahaja kalaulah X dia 10. So kita cuba yang ni. Betul tak yang ni? 10 sama dengan 2 darab Y. So maksudnya Y sama dengan 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Betul tak? 10X, 5Y. So betul. Maksudnya nama garis ini ialah X sama dengan 2Y. Kalau sini X sama dengan 2Y, so nama yang satu lagi ni ialah X sama dengan Y sama dengan
Maafkan saya. So, sini namanya ialah Y sama dengan 1/7 X. So, kita perlu lukis satu lagi garis kat sini. X tambah Y sama dengan 60. Ini sebenarnya senang sahaja. Kalau X tambah dengan Y, 60. Maksudnya garisan tu ialah daripada 60 pada Y dan 60 pada X. Dia ada simbol sama dengan bawah ni. So, garisan tu ialah garisan yang padu. Gunakan pembaris untuk buat garisan ini. So, ni nama garisan ni ialah X tambah Y sama dengan 60. Sekarang kita nak lorekkan mana bahagian kawasan yang berlorek tu lah. Okey, kalau X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 60, jadi kawasannya ke bawah. Kemudian kita ada Y lebih besar dan sama dengan 1/7 X ke atas. Jadi kawasan kita dah dekat sini sebenarnya. Okey, dan juga kita ada, kalau baca dekat sini, kita kena baca Y terlebih dahulu. So, kalau kita baca daripada Y ke depan, sebenarnya dia sama dengan 2Y lebih kecil dan sama dengan X. 2Y lebih kecil dan sama dengan X, samalah dengan yang bawah ni. So, kalau lebih kecil, maksudnya kawasan dia ke bawah. So, di manakah kawasan berlorek yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan? So, ni kawasan tersebut. Cantik-cantik lorek ya. Kawasan ni lah. Dari hujung ke hujung, cantik-cantik kan lorekkannya. Okay, selesai untuk bahagian B. Bahagian C. Selain itu, aktiviti eksplorasi secara berkumpulan juga akan dilaksanakan. Rajana menunjukkan jarak antara stesen-stesen yang perlu dilalui. Setiap kumpulan akan bermula dari tapak perkhemahan dan perlu mengumpulkan kata laluan yang ada pada setiap pusat PQ, RS, TUV. Seterusnya kembali ke tapak perkhemahan. Tuliskan laluan terpendek yang boleh dilalui sekiranya tidak dibenarkan melalui pusat sama secara berulang. Nyatakan jumlah jarak yang dilalui jarak tersebut. Okey. So, kita ada jarak kat sini. Langkah pertama, kita kena pastikan semua jarak-jarak ni kita tahu nilainya. Okey, kalau tengok kat sini, kita ada 300, 400. Kat sini tak tahu. Tapi kat sini dia ada simbol segi, bersudut tegak. Okey, sorry. So, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras mengatakan bahawa kalau sini bersudut tegak, yang bertentangan ini ialah dia punya hypotenuse. Hypotenuse ni yang paling panjang. Jadi, nak tahu yang paling panjang ni, so sini kita ada, katakanlah saya labelkan sini A. So, nak tahu A tu sebenarnya adalah yang pendek ni kena tambahkan dia. 300 kuasa 2 tambah 400 kuasa 2. Punca kuasakan dia berapa dapat. So, kita pun kira 300 kuasa 2 tambah dengan 400 kuasa 2. Tekan dulu sama dengan, kemudian tekan punca kuasa dan sama dengan. So, dapatlah 500. Maksudnya A ni sama dengan 500. Nampak tak? Dia buat simbol dia sama, jadi sini juga 500. Okey, mana lagi yang belum dapat? Okey, ni. Ni dan juga ni. 400, 500. Macam sama je. 400, 500. So, lagi satu 300. Okey, ni belum dapat. Okey, ni bersudut tegak. Jadi, ini ialah hypotenuse. So, pasangan dia adalah yang ni, 600 dan sini tak tahu berapa. Katakan dekat sini B. So, nak cari B ni macam mana? B ni pendek. Jadi, nak cari B ni adalah 750 kuasa 2 yang panjang tolak pendek. Tolak 600 kuasa 2, punca kuasakan dia. So, kita ada 750 kuasa 2 tolak dengan 600 kuasa 2 tekan sama dengan, tekan punca kuasa dan sama dengan. So, 450. So, dekat sini ialah 450. Okey, semak. Okey, dah tahu. Alright, semua laluan telah pun diketahui. Okey, jom kita nak jalan-jalan daripada tapak perkhemahan. Sini tapak perkhemahan.
So kita ada pilihan 500, kita nak cari jarak terpendek Kita nak cari jarak terpendek. Jadi kita akan pergi ke 300 paling pendek. Kita akan pergi 300 ni yang paling pendek. Kemudian di persimpangan ini kita ada sama ada nak pergi kiri atau kanan. Nilai yang sama. Okey, kita pergilah kanan dahulu. 400. Sampai dekat R, kita nak pilih sama ada kita nak pergi ke laluan 500 atau ke laluan maafkan saya kejap. Sampai dekat sini 400, bawah ni 300. Saya terlupa nak tengok bawah ni. So dah ada 3 simpang kat sini, so kita pendek, kita pergi 300. So sampai dekat 300, dah sampai V, kita sampai dekat V. Macam tak nampak, saya ambil warna lain lah. Toning pun macam tak nampak. Okey, sampai dekat V, sekarang kita ada di 1, 2, 3, 4. Ada 4 persimpangan. Mana yang paling pendek? Yang paling pendek kita ada pergi ke R. So kita pergi ke R. Sampai R, dah tak ada pilihan. Kita tak boleh patah balik ke Q. Jadi kita teruskan pergi ke U. Sampai di U, sekarang kita di U. Takkanlah kita nak patah balik pergi V. Syarat dia tak boleh patah balik. Jadi kita teruskan pergi ke bawah sini. Sampai sini juga sama. Takkanlah kita nak patah balik. Jadi kita teruskan perjalanan pergi S. Sampai S, masih sama. Takkanlah kita nak patah balik pergi V. Jadi kita teruskan perjalanan pergi ke P. Okey, perjalanan kita pergi ke P. So sekarang kita dah pun jadi pergi kat P. P, kita takkanlah kita nak pergi Q. Q kita dah lalu. Jadi kita teruskan perjalanan sampai ke campsite. So ni tadi kat sini Jadi soalan kata tulis jarak perjalanan. Jadi kita punya jarak perjalanan ini ialah tapak perkemahan. Ini tulis penuh Pergi kepada Q, kemudian daripada Q, dah Q pergi V, lepas tu pergi R, kemudian U, kemudian T, lepas tu S, kemudian P dan kembali ke tapak perkemahan. So dia punya nilainya adalah, so kita tambahkanlah 300 tambah 300 tambah 500 tambah 550 tambah 450 tambah 600 tambah dengan 700 tambah lagi 500. So kita akan dapat nilainya adalah, so kita kira lah 300, 300, 500, 550, 450, 600, 700 tambah dengan 500. So kita akan dapat 3,900. Selesai untuk bahagian C. Okey, seterusnya kita pergi lagi untuk bahagian D. Oh, saya lupa cakap macam biasa, jalan kerja tu semua pada ruangan jawapan. Saya tulis kat tepi tu supaya senang kita nak nampak lah. Jadual 5 menunjukkan pelan keuangan Cikgu Murugan untuk tempoh masa sebulan. Okey, hitung aliran tunai Cikgu Murugan. Okey, so aliran tunai bahagian A. So kita nak tahu aliran tunai. Aliran tunai adalah duit yang ada tolak dengan perbelanjaan dia. So jumlah pendapatan dia dah tolak dengan simpanan tetap semua ni. Kat sini ialah jumlah pendapatan, perbelanjaan tetap ini dan juga perbelanjaan tidak tetap dekat bawah ni. Okey. So aliran tunai ialah jumlah pendapatan 5380 tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak dengan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap tu adalah perbelanjaan yang setiap bulan nilainya sama dan perlu bayar.
Manakala perbelanjaan tidak tetap ni, perbelanjaan ni mungkin akan berubah-ubah. Ada masa tinggi, ada masa rendah dan kita boleh adjustkan dia. Alright. So aliran tunainya adalah 230. Aliran tunai positif. B. Untuk B, Cikgu Murugan ingin menyertai program perkhemahan peringkat antarabangsa yang akan dijalankan di Paris. Beliau perlu membuat bayaran ansuran bulanan, membuat ansuran yuran sebanyak 450 sebulan bagi tempoh 4 bulan. Berapakah nilai lebihan atau kurangan dalam aliran tunai terbarunya? Cadangan satu cara kepada beliau sekiranya dia ingin mengekalkan aliran tunai positif. Okey, so 450 sebulan. So aliran tunai ni kita kira setiap bulan. Okey, so kita kira asalnya kita ada 5,380 tolak dengan aliran tunai, perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Kemudian tambah lagi kita ada untuk 450 dia nak simpan tu. So kita akan dapat nilainya adalah 5380 tolak 2250 tolak 2900 tolak dengan 450. So dapat negatif 220. So aliran tunai dia negatif, maksudnya dia tak cukup duit tu. Jadi apa nak buat? So boleh cadangkan dia untuk kurangkan perbelanjaan dapur, atau juga boleh cadangkan untuk dia membuat macam kerja sampingan. Membuat kerja tambahan, kerja sampingan. Sampingan untuk menambahkan jumlah pendapatan yang ada. Okay. So kena cakap macam tu, tak boleh cakap jangan pergi kepada perkhemahan tu. Itu jawapan yang salah lah. So kita ada jawapan untuk mengurangkan perbelanjaan tidak tetap atau suruh dia buat kerja sampingan untuk tambah income lagi. Okey? Itu saja untuk soalan 16. Terima kasih.